Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Okey, saya Nur Khairanisa binti Zakaria dan ahli grup saya Nur Atira Ismah, Nur Siti Saihah, Nur Izzati dan Muhammad Izzuddin. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan semua guru baharu mesti melalui fasa pembangunan profesional iaitu melalui penghasilan dan pengkaryaan, kajian tindakan, buku, jurnal, inovasi dan lain-lain. Pembangunan profesionalisme guru baharu juga seharusnya dilihat sebagai suatu proses pembelajaran yang dinamik yang memfokuskan usaha agar memperolehi pemahaman yang tepat dan kesedaran baharu. Okey, tujuannya adalah untuk membolehkan guru meneliti maklumat serta dapat mengambil tindakan menambah baik keadaan. Ianya juga bertujuan agar dapat melahirkan lebih ramai guru-guru yang lebih berfikiran kritis dan inovatif untuk menyelesaikan isu yang dihadapi di dalam kelas. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Masuk kepada kandungan kajian, istilah pembangunan profesionalisme guru merupakan suatu yang baharu dalam bidang keguruan. Terdahulu, istilah lebih merujuk kepada suatu proses peningkatan atau penambahbaikan kompetensi diri dalam jangka waktu yang singkat dan kurang sistematik. Pembangunan profesionalisme guru bermaksud suatu proses meningkatkan kompetensi diri secara formal dan tidak rasmi serta dilaksanakan secara berterusan dan sistematik. Teori pembangunan profesionalisme guru baharu adalah mempunyai beberapa peringkat iaitu keperluan psikologi iaitu keperluan asas untuk hidup, keperluan kepada keselamatan yang meliputi perlindungan dan keselamatan persekitaran di sekolah, seterusnya mendapat faedah-faedah tertentu dan jaminan tugasan dan pekerjaan sama ada secara fizikal atau emosi. Yang ketiga, keperluan sosial iaitu keinginan untuk diterima oleh orang lain, disayangi, berkawan, bekerja secara kolaboratif dan rasa diperlukan terutamanya oleh masyarakat setempat. Pada peringkat keempat, guru ingin penghargaan diri iaitu rasa dihormati dan mempunyai jati diri yang positif. Yang terakhir adalah kejayaan diri dengan mencapai kecemerlangan diri dan penghormatan diri dalam bidang yang disyukuri. Seterusnya, isu-isu dan cabaran yang berkaitan pembangunan profesionalisme guru baru. Cabarannya adalah dari segi bebanan kerja. Yang pertama, dari segi tugasan akademik dan bukan tugasan akademik. Untuk tugasan akademik, pengurusan pengajaran skop tugasan ini memerlukan guru untuk melengkapkan dan menyediakan buku rekod pengajaran harian. Penyediaan buku rekod pengajaran ini perlu dilengkapkan sebelum guru memulakan sesi PDP bersama pelajar. Untuk pengurusan tugasan, ujian dan peperiksaan pelajar, guru perlu menjalankan tugas untuk memeriksa dan menyemak buku. Seterusnya, guru juga perlu menyediakan soalan latih tubi, ujian kuis, soalan peperiksaan percubaan, soalan peperiksaan akhir tahun dan seterusnya. Guru perlu menyemak kesemua kertas soalan itu. Yang kedua, bukan tugasan akademik. Iaitu pengurusan hal ehwal belajar, pengurusan pentadbiran sekolah, pengurusan co-curriculum dan pengurusan kredit darjah. Cadangan dalam meningkatkan profesionalisme guru baru. Yang pertama, sentiasa berfikiran kreatif untuk mencipta inovasi-inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman. Yang kedua, mahir dalam penggunaan ICT dan memasuki kursus-kursus multimedia dan komunikasi agar dapat menghasilkan bahan bantu mengajar yang lebih menarik dan berkesan sesuai dengan kecenderungan pelajar pada abad ini. Yang ketiga, guru perlu sentiasa prihatin dan peka dalam memahami setiap perubahan dasar yang berlaku dalam sistem pendidikan di samping memahami matlamat yang ingin dicapai.
Dan adik dengan menggunakan kaedah lesson study untuk melatih diri menjadi seorang guru yang profesional kerana ia merupakan kaedah berkonsepkan pementoran dan perkongsian kepakaran memberi peluang kepada guru-guru baru untuk mencari kelemahan dan dapat menambah penambahbaikan. Baiklah, kita masuk dalam bab 3 iaitu mini kajian. Tujuan kajian dijalankan adalah untuk mengenal pasti nilai-nilai dan ciri-ciri yang perlu ada di dalam diri seorang guru baharu dalam membangunkan profesionalisme guru baharu. Kajian ini amat penting untuk mengetahui proses-proses dan juga langkah-langkah bagi meningkatkan profesionalisme guru baharu. Kemudian adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk soal kaji selidik yang telah dilakukan di dalam Google Form. Dapatan pula akan dikeluarkan secara carta pai dan juga carta bar. Instrumen kajian terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah maklumat diri. Bahagian dua pula dibahagikan kepada tiga iaitu pengetahuan berkaitan profesionalisme, yang kedua kemahiran profesionalisme dan yang ketiga adalah nilai dan amalan. Sampel kajian kami memfokuskan kepada para guru, sama ada guru sekolah rendah dan juga guru sekolah menengah. Prosedur pengumpulan data dikumpulkan secara automatik di dalam Google Form, dianalisis kepada carta pai dan carta bar. Hanya boleh diakses oleh pengkaji sahaja. Okey, seterusnya dapatan kajian dan juga perbincangan. Analisis kaji selidik ini yang pertama adalah maklumat diri responden di mana pelbagai soalan telah diajukan tetapi hanya ada dua contoh yang saya letak di dalam slide iaitu umur dan juga kelayakan akademik. Kita dapat lihat di carta pai yang pertama, umur, terdapat dua bacaan iaitu 36.4% untuk 21 hingga 30 tahun dan juga 31 hingga 40 tahun. Manakala bacaan kedua adalah 13.6% untuk bacaan umur 41 hingga 50 tahun dan juga 50 tahun ke atas. Itu adalah semua umur responden lah. Kemudian untuk kelayakan akademik pula, responden majoriti mempunyai ijazah dengan bacaan 81.8% dan yang lain-lain SPM, SPMV tiada dalam bacaan, STPM, diploma dan lain-lain. Baiklah, kita masuk dalam bahagian kedua iaitu kaji selidik, pengetahuan berkaitan profesionalisme. Subtopiknya adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan dan mata pelajaran atau bidang pengkhususan di mana terdapat 3 soalan yang perlu responden jawab dengan skala 1 hingga 5. Soalan yang pertama adalah program pengkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan di mana terdapat 14 orang responden menjawab sangat perlu, 7 responden menjawab perlu dan 1 orang responden menjawab kurang perlu. Soalan yang kedua, kursus peningkatan dan aplikasi ilmu. Terdapat 17 orang responden menjawab sangat perlu, manakala 5 responden menjawab perlu. Yang ketiga, kursus pembelajaran dan berasaskan projek iaitu project based learning. Terdapat skala yang sama, sangat perlu dan perlu. Terdapat 10 orang responden menjawab sangat perlu dan 10 orang responden menjawab perlu dan terdapat 2 orang responden menjawab kurang perlu. Subtopik yang kedua adalah kandungan dan kaedah pedagogi mata pelajaran. Soalan pertama, kursus aplikasi pedagogi terkini mengikut kecerdasan murid di mana 16 orang responden menjawab sangat perlu dan 6 responden menjawab perlu. Soalan yang kedua adalah perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi pendidikan peringkat antarabangsa. Terdapat 13 orang responden menjawab sangat perlu, 8 responden menjawab perlu dan juga 1 orang responden menjawab kurang perlu. Dan soalan yang ketiga adalah aplikasi ICT dalam PLP di mana terdapat 13 responden menjawab sangat perlu dan juga 9 responden menjawab perlu. Okey, bagi bahagian B iaitu kemahiran profesionalisme. Okey, di sini ciri untuk
pembangunan profesionalisme guru baharu iaitu kejurulatihan ataupun training of trainers. Terdapat dua iaitu kursus mentoring dan coaching dan juga kursus team building. Okey, pada kursus mentoring dan coaching terdapat 12 responden yang berpendapat bahawasanya kursus mentoring dan coaching sangat perlu dan 9 orang responden menyatakan kursus mentoring dan coaching perlu dan bagi kursus mentoring dan coaching hanya satu orang responden menyatakan bahawasanya kursus ini kurang perlu dan bagi tidak perlu dan sangat tidak perlu tiada responden yang menyatakan dan bagi kursus team building seramai 10 orang responden menyatakan sangat perlu, 9 orang perlu dan 3 orang menyatakan kurang perlu. Okey, seterusnya adalah kajian dan penyelidikan akademik. Berdasarkan bacaan yang ditunjukkan, kita boleh rumuskan bahawasanya responden, majoriti responden bersetuju bahawasanya guru baharu perlu menghadiri kursus-kursus seperti kursus analisa data, kursus jenis-jenis kajian, kursus kajian tindakan dan juga kursus reka bentuk kajian. Okey, bagi kursus analisa data yang pertama responden seramai 11 orang responden menyatakan ia sangat perlu dan 7 responden menyatakan ia perlu. Dan bagi kursus jenis-jenis kajian majoriti menjurus kepada ia perlu sahaja dan bukan ia sangat perlu iaitu sebanyak 10 orang responden menyatakan ia perlu dan 9 orang menyatakan ia sangat perlu. Bagi kursus kajian tindakan seramai 10 orang menyatakan ia sangat perlu dan 8 orang menyatakan ia perlu. Bagi kursus reka bentuk kajian seramai 10 orang menyatakan ia sangat perlu dan 8 orang menyatakan ia perlu. Di sini kita boleh rumuskan bahawasanya seseorang guru baharu perlu mempunyai kemahiran penyelidikan akademik dan kajian seperti analisa data, jenis-jenis kajian, kajian tindakan dan sebagainya yang mana ia dapat menambah ataupun meningkatkan nilai tambah dalam diri seorang guru dan juga menjadikan mereka lebih profesional dalam bekerja ataupun kerjaya mereka sebagai seorang guru. Okey, pada bahagian C iaitu nilai dan amalan profesionalisme. Bagi nilai dan etika, di sini kita boleh lihat bagi kursus membangun siasat cemerlang, majoriti responden, seramai 15 responden bersetuju ataupun menyatakan pendapat mereka sangat perlulah bagi kursus membangun siasat cemerlang ini. Dan bagi kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum, seramai 12 responden bersetuju ataupun menyatakan ia sangat perlu. Dan bagi kursus pengurusan tekanan krisis majoriti 15 orang responden menyatakan ia sangat perlu kerana sekarang ini kita banyak isu-isu tekanan ataupun krisis-krisis dan guru perlu mahir dalam menguruskannya. Dan bagi kursus peningkatan integriti dan budaya kerja yang cemerlang, 11 orang responden menyatakan ia sangat perlu dan 9 orang menyatakan ia perlu. Seterusnya adalah komunikasi berkesan. Berdasarkan catabah yang ditunjukkan, kita boleh tengok seramai 14 orang responden bersetuju seorang guru perlu hadir kursus komunikasi berkesan dan seramai 13 orang responden bersetuju untuk guru hadir kursus pengucapan awam dan 11 orang responden bersetuju guru perlu hadir kursus kemahiran perundingan. Dan mengapa responden ini menyatakan ataupun menyuarakan majoriti mereka untuk seseorang guru hadir kepada kursus-kursus ini? Ini kerana seseorang guru perlu ada kelebihan ataupun keunikan dalam pengucapan awam dan juga komunikasi bukan sahaja kepada pelajar-pelajar tapi juga kepada masyarakat dan juga kepada golongan-golongan profesional. Dan akhir sekali adalah rumusan. Pembangunan profesionalisme guru adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan menilai pengajaran seseorang guru secara sistematik. Pembangunan profesionalisme guru baharu amat penting dalam membina kepribadian guru
selaras dengan era globalisasi kini. Selain itu, ia juga dapat membentuk kepribadian guru yang seimbang dari aspek intelektual dan spiritual seseorang guru itu. Dan akhir sekali, ia juga dapat menjadi suatu nilai tambah kepada diri seseorang guru, yang mana seseorang guru baharu yang memiliki pelbagai kemahiran yang selari ataupun yang sejajar dengan era globalisasi kini, menjadi suatu permata yang penting bagi dalam bidang pendidikan di Malaysia ini. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.